Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita untuk subjek Bahasa Melayu tahun 3 bersama Muallimah Mastuya. Hai. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk menulis. Okey, menulis. Mari kita tengok dulu objektif pembelajaran. Yang pertama, boleh menghasilkan kerangka berdasarkan gambar dan frasa. Okey, apa dia kerangka? Kerangka ialah tulisan-tulisan ataupun ayat-ayat pendek yang akan kita gunakan untuk menjadikan ianya satu karangan ataupun penulisan dalam bentuk perenggan berdasarkan gambar dan frasa. Kita akan diberi gambar dan juga frasa. Frasa ialah perkataan ataupun ayat pendek. Yang kedua, boleh menulis karangan naratif. Karangan naratif ialah karangan berbentuk cerita berdasarkan kerangka yang dibina. Okey, ayat-ayat pendek yang kita tulis tadi akan kita jadikan ianya satu karangan ataupun cerita. Okey, sebelum memulakan sesi pembelajaran, mari kita tengok dulu video. Okey, datang ceritanya.
kita kita tengok ada awalan dan ada akhiran, di mana mula-mula cerita tu tadi menceritakan kisah budak tu makan temikai, kemudian seterusnya dia ada step by step, langkah seterusnya budak tu tidur, lepas tu tiba-tiba ada batang yang keluar daripada telinga, hidung kan, lepas tu um, apa lagi, dia pergi jumpa doktor dan doktor tu cuba nak gunting tapi tak berjaya dan akhirnya dia menjadi sebiji temikai. Jadi kronologi, urutan daripada cerita tu, itulah yang akan kita buat selepas ini. Maksudnya untuk menghasilkan satu bentuk karangan, kita kena mengikuti beberapa urutan. Okey. Urutan yang pertama ialah dia akan bagi kita gambar. Biasanya dalam peperiksaan, kalau diminta untuk kita membuat ayat ataupun cerita, dia akan bagi untuk gambar. Okey, cuba kita perhatikan gambar ni. Tajuknya ialah bertolak ansur. Okey. Cikgu ni kata, murid-murid, esok kita akan mengadakan persembahan kuaya sempena Hari Kebangsaan. Cikgu harap semua telah bersedia dan saling bekerjasama. Okey, kuaya. Apa maksud kuaya? Okey, siapa biasa dengar? Kuaya ialah nyanyian beramai-ramai di atas pentas. Lebih kurang macam nasyid, tapi nasyid ni lebih kepada lagu berbentuk ketuhanan Islamik. Tapi kuaya ni macam lagu-lagu biasa. Okey. Kemudian murid-murid dia berkata, ya cikgu, kami bersedia. Okey, daripada gambar pertama ni, kita boleh buat kerangka bermula dengan tajuk. Tajuk karangan kita. Apa tajuk karangan kita? Ambil daripada gambar, iaitu bertolak ansur. Kemudian daripada gambar pertama ni, kita akan buat pendahuluan. Pendahuluan tu apa? Iaitu perenggan pertama di dalam setiap karangan. Perenggan pertama dalam setiap karangan kita panggil pendahuluan. Okey, dalam pendahuluan ni kita boleh tulis apa? Okey, menyertai persembahan kuaya sekolah sempena Hari Kebangsaan. Ni. Okey, murid-murid ni menyertai persembahan kuaya sempena Hari Kebangsaan. Okey. Murid-murid menyertai persembahan kuaya sempena Hari Kebangsaan. Gambar yang kedua pula. Okey, ada gambar 3 orang budak lelaki tengah pakai samping, pakai songkok. Okey, persiapan. Okey, frasa yang diberi ialah persiapan dan juga pakaian kebangsaan. Ada 2 frasa. Jadi, dalam gambar yang kedua ni, kita boleh buat isi yang pertama. Apa dia isi yang pertama? Persiapan untuk pertandingan kuaya. Daripada frasa persiapan tadi, kita boleh tulis persiapan untuk pertandingan kuaya. Lepas itu, antara isi pertama juga ialah memakai pakaian kebangsaan. Okey, murid-murid ini memakai pakaian kebangsaan. Isi pertama ada 2 ayat. Persiapan untuk pertandingan kuaya. Yang kedua, memakai pakaian kebangsaan. Okay, kita tengok gambar yang ketiga. Ada seorang budak. Okay, dia buka beg. Lepas tu ada gambar dia teringat bahawa samping dia tu ada di atas meja. Kita tengok frasa. Tertinggal samping. Oh, rupanya budak ni dia tertinggal samping. Jadi dia risau. Frasa yang kedua adalah risau. Nampak tak muka dia macam risau? Okey, apa isi kedua yang kita boleh buat daripada gambar ini? Ialah jiwa tertinggal samping. Kita boleh buat ayat, letakkan nama budak ni Jiva. Jiva tertinggal samping. Okey. Kemudian kita boleh kata berasa risau. Jiva berasa risau. Okey, seterusnya kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, gambar yang ni ada 2 orang budak. Ni Jiva tadi dan ada seorang budak lain. Okey, nampak dia hulurkan kain warna hijau. Kemudian dia ada macam cakap lagi.
Dia macam tengah bercakap pasal kain hijau. Okey, kita tengok frasa. Berikan samping. Oh, rupanya budak ni berikan samping kepada Jiwa. Guna selendang. Oh, mungkin dimasukkan oleh budak ni adalah ini adalah selendang. Jadi isi ketiga kita boleh letak. Okey, ini adalah kerangka karangan. Inilah yang kita buat tadi. Okey, daripada tajuk, pendahuluan, daripada gambar tadi, gambar yang kedua. Okey, kita akan buat karangan yang lengkap. Okey, contoh karangan. Tajuknya bertolak ansur. Okey. Kemudian, daripada pendahuluan ni menyertai persembahan kuaya sempena Hari Kebangsaan, buat ayat yang lebih lengkap. Sekolah Kebangsaan SK Gemilang mengadakan sambutan Hari Kebangsaan. Okey, bagi nama kepada sekolah tersebut. Okey, siapakah yang menyambut Hari Kebangsaan? Kemudian, murid-murid tahun 3 angsana yang terdiri daripada pelbagai kaum menyertai persembahan kuaya. Ni. Menyertai persembahan kuaya. Tengok, pada perenggan yang pertama. Okey. Kemudian, perenggan yang kedua adalah isi yang pertama, persiapan untuk pertandingan kuaya dan memakai pakaian kebangsaan. Okey, murid-murid tahun 3 angsana sibuk membuat persiapan. Mereka saling membantu rakan-rakan yang lain tanpa mengira kaum. Okey, persiapan pertandingan kuaya. Murid lelaki memakai baju Melayu dan murid perempuan pula memakai baju kurung. Daripada memakai pakaian kebangsaan tadi, okey, kita boleh huraikan apa dia pakaian kebangsaan. Iaitu baju Melayu dan baju kurung. Okey, isi kedua, perenggan yang ketiga. Jiwa membuka beg, dia hendak mengambil sampingnya. Tiba-tiba muka Jiwa berubah. Jiwa tertinggal samping di rumah. Jiwa amat risau kerana dia akan menjejaskan persembahan kumpulannya. Okey, tengok isi yang ketiga.
Isi yang kedua, jiwa tertinggal samping. Sebelum nak cerita jiwa tertinggal samping, bagi tahulah jiwa membuka beg. Sebab dalam gambar tadi ada gambar jiwa membuka beg. Dia hendak mengambil sampingnya. Masa itulah dia mengetahui bahawa jiwa tertinggal samping di rumah. Okey. Jiwa amat risau kerana dia akan menjejaskan persembahan kumpulan ni. Risau. Risau. Seterusnya isi yang ketiga, di perenggan yang ketiga, Saiful meminjamkan sampingnya untuk kegunaan jiwa. Yang lagi gambar tadi, gambar budak tadi dia hulur ke samping. Kemudian manakala Saiful akan menggunakan selempang. Okey, sekarang penutup, bahagian penutup, perenggan terakhir. Giliran kumpulan kuaya kelas 3 angsana telah tiba. Mereka menaiki pentas dengan tertibnya. Kumpulan tersebut menyanyikan lagu dengan semangatnya. Ni dia. Ayat tadi menyanyikan lagu dengan semangatnya. Mereka sangat bangga kerana dapat membuat persembahan. Ni ayat mereka sangat bangga. Okey, untuk membuat karangan. Okey, daripada kerangka karangan tadi, bila kita dah buat kerangka ni, kita dah tahu pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan penutup. Okey, ini adalah ayat pendek. Maksudnya nota sahaja supaya kita tahu apa yang kita nak tulis dalam karangan. Bila kita buat karangan dalam bentuk perenggan karangan yang lengkap, maka isi ni tadi, kerangka ni kita kena olah dengan lebih banyak dan lebih detail. Okey, contohnya dalam pendahuluan cuma disebutkan persembahan kuaya sempena Hari Kebangsaan. Okey, jadi dalam cerita, dalam perenggan kita, dalam karangan kita ni, kita kenalah sebut nama sekolah atau siapakah yang menyambut Hari Kebangsaan dan siapa yang menyertai persembahan kuaya. Okey, kena letak lebih detail. Kembangkan lagi ayat daripada kerangka pendahuluan. Okey, seterusnya isi pertama, kita cuma ada 2 ayat. Persiapan untuk pertandingan kuaya dan juga memakai pakaian kebangsaan. Jadi, dalam perenggan isi pertama ni, kita hendaklah kembangkan lagi ayat ini. Okey, contohnya ayat persiapan. Kena bagi tahu siapa yang membuat persiapan. Adakah mereka tolong-menolong? Okey, dalam gambar tadi ada beberapa orang murid yang sama-sama membuat persiapan. Kemudian kembangkan lagi pakaian kebangsaan. Kena tahu apakah dia pakaian kebangsaan. Pakaian kebangsaan ialah baju Melayu dan baju kurung. Kembangkan ayat ni menjadi ayat yang lebih detail. Murid lelaki memakai baju Melayu dan murid perempuan pula memakai baju kurung. Okey, isi yang kedua. Okey, dalam kerangka kita cuma tulis jiwa tertinggal samping. Okey, jiwa berasa risau. Jadi kembangkan ayat ini menjadi lebih menarik. Jadikan ini jalan cerita. Jiwa membuka beg, kemudian dia hendak mengambil sampingnya. Tiba-tiba muka jiwa berubah. Kita nampak tadi dalam gambar tu, muka jiwa tu berubah. Okey? Okey. Jadi, kita kena sebut muka dia berubah. Kenapa? Sebab dia risau. Kena cerita secara lebih detail dan jelas. Kemudian isi yang ketiga. Okey, Saiful meminjamkan sampingnya untuk gunaan jiwa, manakala Saiful akan menggunakan selempang. Kena cerita lebih detail. Dan sebagai penutupnya, menyanyikan lagu dengan semangatnya, mereka sangat bangga. Okey, jadi penutup ni kita boleh olah lagi, jadikan dia ayat yang lebih menarik. Okey, siapa yang menyanyikan lagu dengan semangatnya? Tahun 3 angsana, murid-murid tadi. Dia menaiki pentas, kemudian barulah menyanyikan lagu, kemudian mereka berasa sangat bangga. Okey, nampak tak?
penceritaannya satu-satu dia cerita dengan penuh detail. Sama macam video cerita kartun yang kita tengok tadi. Kan? Daripada mula-mula dia makan tembikai, mak dia potong tembikai, kemudian mak dia ingatkan jangan makan biji tembikai, kemudian makan, kemudian dia tidur. Satu-satu ditunjukkan. Jadi sama juga bila kita membuat karangan, okey, hendaklah karangan kita ini diceritakan dengan jelas. Ada step satu-satu. Okey.